Dekat dalam satu tafsir daripada Dr. Saiful Bahari ni, dia ada menerangkan mengenai Al-Masad ni, iaitu konklusi kepada Al-Masad ni adalah binasa sebelum waktunya. Maknanya ada perkara yang telah dibinasakan oleh Allah sebelum waktunya, iaitu Abu Lahab dan ahli keluarga dia lah, termasuklah isteri dia dan pasangannya boleh. Walaupun sejak kecil hingga dewasa, akhlak Nabi selalu saja mengundang decak kagum. Beliau dijuluki manusia yang paling dipercayai oleh kaumnya, namun saatnya datang menyampaikan misi risalah beliau yang sesungguhnya, penolakan dan penghinaan menjadi respon pertama yang diterima olehnya. Itu antara dia lah, begitu dalamnya. Jadi surah Al-Masad diturunkan di Mekah setelah surah Al-Muddathir. Muddathir ni surah kedua. Antaranya iaitu disebutkan dalam Al-Itqan dan Al-Bayan. Surah ini dinamakan sebagai Masad seperti yang terdapat dalam mushaf ataupun surah Tabbat. Ada orang terjemahkan surah ni, nama surah ni surah Tabbat, surah Al-Masad. Dan terdapat beberapa mushaf disebut dan dipergunakan oleh Al-Baqai serta disebut As-Suyuti. Ada juga yang menamakan dia sebagai Lahab. Okay? Ada 3 lah. Nama Al-Masad boleh, surah Tabbat boleh, dan surah apa nama dia? Al-Lahab. Ada 3 lah. Lahab tu sendiri maknanya menyala-nyala. Seperti mana kita bagi tahu minggu lepas, menyala-nyalanya wajah Abu Lahab ni. Maknanya kita boleh katakan muka dia ni berseri-seri lah. Senang cerita dia. Surah ini menggambarkan tentang pembelaan Allah kepada Rasulullah yang mendapat permusuhan dan penolakan sengit daripada Abu Lahab. Dia bersama isterinya menampakkan permusuhan yang menggalang banyak orang untuk memusuhi Rasulullah dan para pengikutnya. Kemudian dia bagi tahu kat dalam ni lagi, Allah menvonisnya dan juga isterinya dengan neraka di saat ia masih hidup. Maka ini yang dipanggilkan sebagai binasa sebelum waktunya ni. Sepatutnya penutupan pintu taubat adalah sebelum mati. Boleh? Tapi yang ni Allah dah bagi tahu siap-siap dan telah tersemat di dalam Al-Quran lah nama dia. Jadi Allah dengan neraka di saat mereka masih hidup, Allah menolong dan menguatkan Rasulullah meskipun mendapat penolakan yang demikian dahsyat daripada kaumnya. Bahkan daripada ahli keluarganya yang terdekat lah. Abu Lahab asal dia nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Uzza ni salah satu nama patung itulah. Dan isterinya bersama nama apa? Muzza apa? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza. Uzza dan Latta, antara nama patung-patung yang besar masa zaman Jahiliyah dulu adalah Uzza dan Latta. Jadi Abdul Uzza ni hamba kepada patung tu lah nama dia. Bin Abdul Muttalib, sama lah, maknanya Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, maknanya pakcik belah ayah dia. Dan isterinya bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil nama panggilan. Nama betul dia Arwah binti Harb. Arwah binti Harb. Lain ibu Ustaz kan? Ya? Lain ibu kan? Dia antara Abdullah tu dengan Abu Lahab ni, dia adik-beradik lain ibu kan? Wallahu a'lam, saya tak pernah terbaca pula lain ibu. Sebab Abu Lahab sangat sedihlah pemergian adik bongsu dia. Abdullah adik bongsu yang ke-10 dia. Adik-beradik Abdullah nombor 10 yang last sekali. Dan dia sepatutnya telah dibunuh sebab ayah dia yang Abdul Muttalib, dia ada
macam main pakai kayu tu. Ya. Lepas tu dia kata aku akan sembelih anak aku salah seorang lah. Ya. Lepas tu dia main goncang-goncang macam Buddha Cina pun macam tu kan. Macam goncang-goncang jatuh kayu tu. Tengok nama Abdullah. Lepas tu dia kata tak boleh ni, dia masukkan balik dalam kotak tu, dia goncang lagi. Yang kedua pun keluar nama Abdullah juga. Main yang dia masukkan balik, dia tak nak sebab dia sayang Abdullah sikit. Dia masukkan yang ketiga tu, dia goncang-goncang Abdullah juga. Lah dia pening, dia kata sudah. Anak yang dia sayang pula nak kena korban kan. Maka ada orang yang bagi nasihat, dia kata kalau tak nak korban kat Abdullah, sembelihlah unta banyak-banyak. Maka Abdullah disembelihkan lah. Digantikan. Digantikan lah dengan beberapa ekor haiwan yang lain. 100 ekor unta. 100 dengan cerita 100. Wallahualam secara tepat. Tapi siapa yang nak beli buku ni, antara buku sirah yang paling tepat sekali adalah Rahiq Makhtum. Rahiq Makhtum. Nama dia lah, Rahiq Makhtum. Rahiq Makhtum ni nama buku penulisan Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama dia Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tu nama penulis dia. Dia menang antara pemenang Nobel yang penulisan sirah terbaik lah dekat dalam dunia ni. Maka bolehlah cari. Dia dekat muka surat awal-awal tu dia cerita pasal daripada Abdul Muttalib tu. Sampai muka surat 80 selalunya macam tu, barulah cerita pasal Nabi. Jadi kalau yang tak berminat tu dia akan skip 80 sampai ke 80. Sebab pening baca. Bodoh lah dia orang buat ni kan. Masa tu kan jahiliah lagi. Tak ada Nabi, tak ada apa dan dipanggil sebagai zaman fatrah. Fatrah ni maknanya memang zaman tu zaman Nabi tak ada, Rasul tak ada orang nak bagi petunjuk lagi lah. Sekadar akal maknanya tak memadai lah untuk nak memberi petunjuk kepada manusia. Akal boleh tak memimpin kita hidup kat dunia? Tak boleh. Tak boleh. Tak mampu lah. Kalau tak ada Nabi datang, haru biru tu. Nanti dia jadi macam Thailand macam tu yang saya cakap itu. Seorang ibu yang melahirkan anaknya untuk dijadikan pelacur. Thailand. Sampai macam tu lah konsep dia. Sebab antara pembayar cukai tertinggi kan, sektor pelacuran. Jadi sangat mengerikan lah. Boleh? Jadi Nabi pun datang, Allah utuskan Rasulullah, macam mana cara nak lahir anak, lepas dah lahir macam mana nak hidup daripada dalam perut lagi sampailah ke dalam kubur balik. Okay? Semuanya ada cara dia lah. Ada batas-batasnya supaya tak melebihi manusia, melebihi fitrah lah. Semula jadi. Setakat ni kita tak pernah nampak lagi lah orang-orang Islam jadi model kepada kereta sport, pakai seksi. Kita umat kita bukan macam tu lah. Kalau ada macam buat macam tu kena kecam. Kita umat contoh. Boleh? Tak ada lagi lah yang melampau-lampau sangat, teruk sangat kita tengok kan. Tak ada. Alhamdulillah lah. Secara umum dia lah. Kalau personally tu kita tak boleh nak buat apa lah kan. Jadi Allah sebut kat dalam surah tu, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dah sampai situ dah kan? Ya. Ayuh. Baik, sekarang ni yang kita dah belajar dekat dalam kad kita warna muka surat 5 tu lebih kurang yang ni lah kot. Sekejap ya, saya share screen.